Sekelumit kisah jadi pengajaran, buat renungan setiap insan. Sebuah kehidupan dipenuhi teladan agar setiap jiwa diselaputi keinsafan. Marilah dengar cerita saya, kasut kelopak jantung. Hari itu, Cikgu Harun menerima lagi sebuah bungkusan. Dia tahu benar siapa pengirimnya. Bukannya yang pertama, malah setiap 16 Mei, bungkusan itu pasti sampai seperti selalunya. Dia telah pun menduga. Bangun! Selamat pagi, Cikgu. Cikgu Harun tercegak di depan kelas. Matanya memandang sekeliling kelas darjah 5 itu. Akhirnya, seperti biasa, matanya tertumpu kepada Ahmad di penjuru kelas. "Ahmad, mana kasut?" tanya Cikgu Harun dengan suara yang agak keras. Soalan itu bukannya yang pertama, malah sudah berkali-kali semenjak sekolah dibuka beberapa minggu yang lalu. Saya belum beli, Cikgu, jawab Ahmad dengan suara amat perlahan. "Bila nak beli?" tanya Cikgu Harun. Pertanyaan itu tidak dijawab. Ahmad membatalkan diri seperti selalu. Di padang sekolah, murid-murid tahun 5 bermain dengan riang. Semuanya memakai pakaian sukan yang lengkap. Tiba-tiba, mata Cikgu Harun terpaku kepada Ahmad yang masih memakai kemeja putih lusuh, seluar biru pudar tanpa memakai kasut. "Saya dah tak tahan lagi dengan kamu. Hari ini juga saya nak hukum kamu," kata Cikgu Harun. Lalu segera mencari ranting kayu di tepi pagar sekolah. Ilmu psikologi yang dipelajarinya di maktab dahulu tidak boleh dipakai ketika berdepan dengan murid seperti Ahmad. Ahmad pula masih tercegat dan terkebir-kebir menunggu hukuman guru yang berasal dari bandar itu. Tiba-tiba, Cikgu Harun terpandang rupa pisang merimbun di tepi pagar sekolah. Di bawahnya bertaburan kelopak jantung pisang yang gugur besar-besar dan warnanya merah hati. "Kamu pakai benda ni, ikat elok-elok, cepat!" sergah Cikgu Harun apabila melihat Ahmad tercegat. Kelopak jantung pisang diacukan ke tapak kakinya yang comot itu. Tali rafia dilalukan ke bawah tapak kakinya. Kemudian diikat kemas-kemas melekat sendat pada kaki kematu Ahmad. "Jangan buka-buka kasut ini selagi kamu tidak beli kasut baharu," Cikgu Harun memberi amaran. Ahmad berlalu. Air matanya mula meleleh membasahi pipi cengkungnya. Kedaifan hidupnya tidak dirasai oleh orang lain. Kawan-kawan Ahmad ketawa terbahak-bahak apabila melihat Ahmad memakai kasut kelopak jantung. Ahmad berjalan seperti lembu sakit kaki. Terasa kakinya seperti kaki gajah yang untut dan tidak cantik. Malah Ahmad berasa dirinya seperti tidak berkaki langsung. Kudung kedua-dua belah. Walaupun hanya berusia 11 tahun, perasaan malu mengesai dirinya. Ahmad berlari pulang apabila loceng berbunyi. Sekejap pun dia tidak berhenti kerana malu dilihat orang. Sakit hatinya lebih perik daripada sakit tertusuk duri semalu di tepi jalan. Kawan-kawan nak tahu, keesokannya Ahmad tidak datang ke sekolah. Cikgu Harun sedar Ahmad tidak datang. Sebelum ini, dia rajin ke sekolah walaupun terpaksa berjalan tanpa memakai kasut. Sudah seminggu Ahmad putus sekolah. Cikgu Harun mula rasa bersalah. Niatnya mahu mengajak Ahmad untuk menjadi seperti murid-murid yang lain di sekolah itu.
Petang itu, Cikgu Harun mengambil keputusan ke rumah Ahmad. Denai-denai sempit, batu kerikil memenuhi jalan dan pohon semalu yang berduri, menyukarkan perjalanan Cikgu Harun. Terbayang di fikirannya bagaimana seorang murid yang bernama Ahmad melaluinya setiap hari. Apabila tiba di sebuah pondok usang, Cikgu Harun pun memberi salam. Seketika kemudian muncul seorang wanita tua yang terhincut-hincut dan uzur benar. Ahmad tak ada. Dia pergi ke kebun sayur mengambil buah petik cili, kata wanita itu sambil mempelawar. Cikgu Harun duduk di atas pangking di bawah sebatang pokok. Ahmad, sapa Cikgu Harun apabila budak itu semakin hampir dengannya. Ahmad terkejut mendengar suara Cikgu Harun. Namun, dia mendiamkan diri. Cikgu Harun memerhati Ahmad dari atas ke bawah. Tiba-tiba, pandangannya terlekat pada kaki kematu Ahmad. Kelopak jantung pisang yang sudah berjurai-jurai masih terlekat pada kaki comot budak lurus itu. Ahmad, mengapa tidak tanggalkan kelopak jantung pisang itu? Tanya Cikgu Harun. Saya belum cukup duit untuk beli kasut baharu, Cikgu. Jawab Ahmad. Air mata seorang lelaki yang bernama Cikgu Harun gugur tanpa disedari. Lantas beliau merangkul tubuh kurus Ahmad, anak yatim yang hidup sengsara. Keegoannya tewas, yang ada hanya keinsafan. Sebuah penyesalan menghimpit jiwa Cikgu Harun. Tanpa membuang masa lagi, Cikgu Harun terus menuju ke bandar untuk membeli sepasang baju sekolah baharu, sebuah beg dan sepasang kasut. Kini, Cikgu Harun telah bersara daripada tugas pendidik. Senyum memanjang di bibirnya. Terkenangkan Ahmad yang sudah memegang jawatan pengurus besar di sebuah syarikat kasut terkemuka di bandar. Ya kawan-kawan, saya rumuskan cerita saya itu tadi dengan kata-kata daripada Imam Syafi'i. Kebaikan dibalas kebaikan, itu kebiasaan. Kebaikan dibalas keburukan, itu kezaliman. Keburukan dibalas kebaikan, itu kemuliaan. Sekian, terima kasih.